Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR 3.0 kali ini kita mulakan dengan tajuk pengajian hadis, iaitu amalan yang dijanjikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada kali ini ialah tajuk yang ketiga, pengajian hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun zakarallahu fi khala'in fafadat aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi wa rajulani tahabba fillahi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menceritakan kepada kita 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Siapakah golongan tersebut? Okey, yang pertama ialah imamun adilun. Imamun adilun ini ialah pemimpin yang adil dalam pentadbirannya semasa urusan di dunia, menunaikan hak-hak rakyatnya, tidak berlaku zalim serta tidak melakukan kemungkaran. Maka pemimpin ini akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat dan berada di kanan Allah pada hari akhirat kelak. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah disebut sebagai wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, maksudnya syabun ni pemuda yang mengabdikan diri kepada Allah dengan cara beribadat, tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Sebab kebiasaannya orang muda ini akan terpengaruh, terpesona dengan kehidupan dunia. Maka pemuda yang mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah, mereka adalah golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak. Golongan yang ketiga yang mendapat naungan Allah di hari akhirat, dalam hadis menyebut, wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aynahu. Maksudnya seseorang yang mengingati Allah bersendirian hingga menitis air mata. Di mana mereka yang sentiasa mengingati Allah merasa gemetar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menitis air mata ketakwaan. Golongan yang keempat disebut dalam hadis ialah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, iaitu golongan yang sentiasa mengunjungi rumah Allah, merasa nikmat beribadat di rumah Allah, mendampingi masjid Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kelima disebut sebagai warajulani tahabba fillahi.
Dua orang lelaki saling sayang menyayangi kerana Allah. Tahabba membawa maksud saling sayang menyayangi. Golongan ini ialah golongan yang sentiasa mengutamakan ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka merekalah yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Golongan yang keenam disebut sebagai warajulun da'athu imra'atun zatu munsibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah, iaitu seorang lelaki da'athu, diajak oleh seorang perempuan, oleh wanita yang kaya lagi cantik untuk berzina, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Golongan ini ialah golongan yang menjaga maruah diri, kehormatan diri, agar tidak terjebak ke dalam kancah zina ataupun maksiat. Golongan yang ketujuh disebut warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Maksudnya seorang lelaki yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu dia sembunyikan sehingga la ta'lama, sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Yaminuhu, tangan kanan. Bererti mereka ini melakukan kebaikan, melakukan amal kebajikan, bersedekah, berinfak secara sembunyi, tidak menyatakan, tidak menghebohkan kepada orang ramai agar diketahui kebaikan yang mereka lakukan. Maka inilah 7 golongan yang disebut di dalam hadis Rasulullah sebagai golongan yang mendapat naungan dan rahmat Allah pada hari akhirat. Berdasarkan kefahaman kita tadi, maka kita dapatlah menulis, membina intisari daripada hadis tersebut. Dalam hadis ini tidak ada menunjukkan Rasulullah menyuruh ataupun melarang, maka sewajarnya kita menulis intisari ayat dengan menggunakan perkataan Rasulullah menjelaskan atau menerangkan atau menyatakan. Jadi di sini Ustazah bawa beberapa contoh intisari hadis. Para pelajar boleh menulis, membuat intisari berdasarkan kepada 7 golongan tadi. Jadi antara intisari hadis yang Ustazah paparkan di sini ialah Rasulullah SAW menjelaskan pemimpin yang adil di dunia akan mendapat keselamatan di hari akhirat. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan orang yang menangis kerana mengingati Allah akan selamat di hari akhirat. Baiklah, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan naungan Allah, orang yang mendapat naungan Allah. Yang dimaksudkan dengan naungan Allah ialah golongan yang mendapat kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat Allah daripada panas terik matahari di atas kepala di hari akhirat. Saya ulang, kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat Allah daripada panas terik matahari di atas kepala di hari akhirat ataupun azab di padang mahsyar. Mari kita teliti kenapakah kita perlu mendapat naungan rahmat Allah di hari akhirat. Pentingnya kita mendapat naungan rahmat Allah di hari akhirat. Nombor 1, agar kita dipercepatkan urusan hisab. Kerana pada hari akhirat nanti terlalu ramai manusia, kita tidak tahu bilakah masa yang kita akan dihisab. Tempoh masa menunggu itulah
kita akan merasakan perit, pedih, azab dan sebagainya, maka golongan-golongan yang mendapat naungan Allah itu akan dipercepatkan urusan hisab mereka. Okey, yang kedua, pentingnya kita mendapat naungan Allah pada hari akhirat ialah untuk dipermudahkan urusan hisab. Setelah kita mendapat buku amalan, mudah-mudahan kita adalah golongan yang mendapat naungan Allah di mana urusan hisab kita dipermudahkan. Sebagaimana kita ketahui, Saidina Umar adalah orang yang pertama mendapat buku amalan, tetapi beliau terus masuk ke syurga kerana dipermudahkan urusan hisabnya. Okey, yang ketiga, golongan pentingnya kita mendapat naungan rahmat Allah di hari akhirat adalah diringankan kesusahan di padang mahsyar. Sebagaimana dijelaskan sebelum ini, di padang mahsyar nanti kita beramai-ramai, bersesak-sesak sehingga berpeluh kita. Maka mudah-mudahan bila kita mendapat naungan Allah, maka kita akan dipermudahkan urusan kita, akan terangkat kesusahan kita di padang mahsyar. Yang keempat, pentingnya kita mendapat naungan rahmat Allah agar kita dilindungi daripada kepanasan teriknya matahari di padang mahsyar. Oleh sebab itu, kita mestilah berusaha menjadi golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat di padang mahsyar dalam perjalanan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, setelah kita meneliti hadis ini, Ustazah harap para pelajar boleh menulis ataupun boleh mengambil pengajaran daripada hadis yang kita pelajari ini. Jadi Ustazah harap para pelajar bersiap sedia. Kita akan mengadakan perbincangan pengajaran daripada hadis 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.